Jadi guna benda ni untuk benda kebaikan, untuk hubung rahim, untuk bagi maklumat dan untuk terima maklumat. Jadikan ini sebab sebagai wasilah kita dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Jangan jadi sebaliknya. Apa sebaliknya? Jadi punca permusuhan. Jangan jadikan makhluk Allah ini punca kita buat dosa, punca kita putus hubungan rahim, punca kita memfitnah, punca kita membuka aib manusia-manusia lain. Duk cerita baik kita bab orang, duk cerita lemah orang, duk adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tuan-tuan dan juga puan-puan rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian berkitab kita pada malam ini, kita mulakan terlebih dahulu dengan membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula. Tiada daya pada meninggalkan apa yang ditegah, wala quwwata, dan tiada kekuatan pada mengerjakan apa yang disuruh, illa billah, melainkan sekaliannya itu dengan izin Allah, melainkan sekaliannya itu dengan taufik Allah Al-Ali, Tuhan yang maha tinggi sifat-sifat kamalatnya ataupun kesempurnaannya, Al-Azim, Tuhan yang maha agung sifat-sifat kesempurnaannya. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika, ya Allah, ya Tuhan kami mohon lindungmu ya Allah, minal baras, daripada terkena penyakit sopa, wal junun, dan juga kami mohon lindungmu ya Allah daripada terkena penyakit gila, wal juzam, dan kami mohon lindungmu ya Allah daripada terkena penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dan kami mohon lindungmu ya Allah daripada keburukan segala penyakit yang berbahaya, termasuklah coronavirus ataupun COVID-19. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami apa yang benar itu sebagai suatu perkara yang benar, dan bantulah kami untuk mengikut kebenaran itu. Dan tunjukkan juga ya Allah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, tunjukkan juga kepada kami apa yang salah itu sebagai suatu perkara yang salah, supaya kami dapat menjauh perkara yang salah itu. Amin summa amin ya rabbal alamin. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري ومسلم. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada isterinya Khadijah, sesungguhnya aku takut terjadi ke atas diriku sesuatu yang tidak baik, yaitu setelah Nabi ditemui oleh Jibril pada kali yang pertama di Gua Hira. Dan pada ketika itu Nabi masih belum tahu siapa itu Jibril. Maka Khadijah radhiyallahu anha menjawab, tidak, sama sekali tidak akan berlaku sesuatu yang tidak baik ke atas dirimu. Bahkan sebaliknya, hendaklah engkau bergembira dengan kejadian itu. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Demi Allah,
sesungguhnya engkau sentiasa menghubungkan silaturrahim, benar dalam perkataan, menanggung penderitaan kaum yang lemah, mencarikan pekerjaan bagi orang yang menganggur, menjamu tetamu, dan membantu orang yang ditimpa musibah. Tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, bicara kita pada malam ini hadis yang ke-26 dalam kitab 40 hadis akhlak mulia. Dan riwayat yang kita bawa pada malam ini adalah penegasan apa yang kita telah baca dan sebut pada 2 minggu yang lalu di bawah tajuk menabur jasa di masyarakat. Menabur jasa di masyarakat ataupun berbakti, berbuat baik kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan dibawakan satu riwayat yang menceritakan kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya amanah yang Allah Ta'ala berikan sebagai Rasul tidak berjaya dilaksanakan oleh Nabi, datang kebimbangan itu, seakan-akan Nabi tidak layak menerima amanah itu. Walhal Nabilah manusia yang terbaik, walhal Nabilah manusia yang al-amin, walhal Nabilah manusia yang sempurna dalam keadaan nisbah bersifat baharu itu. Nabilah manusia yang terbaik, namun datang kebimbangan dalam diri Nabi sekiranya apa yang datang dari diri Nabi itu tidak sebagaimana yang diharapkan, tidak sebagaimana yang disangka. Nabi memuhasabah diri Nabi. Ini antara dalil Nabi muhasabah diri Nabi. Nabi rujuk diri Nabi akan kelemahan-kelemahan, kedaifan-kedaifan, khilaf-khilaf, supaya tidak datang sifat ujub, bangga diri, takabur Nabi dengan apa yang Nabi terima daripada urusan agama ini. Namun sewaktu Nabi meluahkan luahan ini, akan rasa hati Nabi seakan Nabi tidak layak. Maka Khadijah radhiyallahu anha pada saat itu, yang mana isteri Khadijah ini merupakan isteri Nabi yang pertama, dan sewaktu Nabi bersama Khadijah, Nabi tak berkahwin dengan isteri-isteri yang lain, sehinggalah wafatnya Khadijah baru Nabi berkahwin dengan isteri-isteri yang lain. Apa kata Khadijah dalam menyanjung peribadi Rasulullah, memberi suatu penegasan bahawa Nabi layak dan Nabi berhak dan Nabi mampu menjalankan amanah Allah untuk sekalian umat akhir zaman ini. Apa kata Khadijah? Wallah innaka latasilur rahim. Khadijah baca balik apa yang jadi amalan Nabi selama ini. Nabi duk nampak, duk risau, duk bimbang kalau dia ni gagal menterjemah dakwah itu, gagal menterjemah amanah itu, gagal menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah. Tapi pada sudut nilai Khadijah, manusia yang dekat dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Khadijah menenangkan perasaan Nabi.
menggembirakan, mententeramkan jiwa Nabi. Sebab tu kalau kita rasa gelisah, tuan-tuan, insan yang paling cepat nak tenangkan kita isteri kita lah. Dialah mula-mula yang nak terima, nak tengok, nak respon tentang kita ni. Kita dengan orang luar kita tak tunjuk sangat, tuan-tuan, problem kita. Dengan orang luar, dengan kawan-kawan ni baik belaka, tak ada masalah belaka, settle case belaka. Seakan-akan kawan kata kita ni tak ada masalah langsung, ceria ya. Nah, dia ni macam tak ada masalah. Aku tengok kawan kita ni kan, jumpa kita duk hora-hora, tak ada masalah apa-apa. Tapi yang tahu pasal kita isteri kita ya, tuan-tuan, oi. Tempat mengadu kita, tempat merintih kita. Kita sembunyi pun isteri tahu, tuan-tuan, tentang kita bagaimana, kita tera mana, kita mampu tera mana, kita baik tera mana, nah, kita rosak tera mana, isteri je tahu. Nah, sebab tu isteri yang baik, isteri yang mampu menenangkan jiwa suami. Sewaktu jiwa suami itu gelisah. Nah, apa kata Khadijah kepada Nabi? Kamu layak, kamu berhak, dan kamu melaksana amanah Allah selama ini. Kamu, kata Khadijah, innaka latasilur rahim. Kamu, sesungguhnya engkau sentiasa menghubungkan silaturrahim. Itu dia. Khadijah baca dekat Nabi ni satu persatu apa yang Nabi buat selama ni, nak menegas Nabi menjalankan amanah dan perintah Allah. Kemudian wa tasduqul hadis, engkau benar dalam perkataan. Kamu tak pernah bohong, kamu tak pernah tipu, kamu tak pernah menyeleweng dalam kata-kata. Wa tahmilul kal, kamu juga menanggung penderitaan kaum yang lemah, membantu mereka yang susah, walaupun kamu lebih susah daripada mereka. Itulah kamu, wahai Rasulullah, wahai suamiku. Kemudian wa taksibul ma'dum, engkau mencarikan pekerjaan bagi orang, yakni mereka yang menganggur. Bantu mereka mencari sumber punca rezeki dalam kehidupan, memudahkan urusan mereka. Wa tuqrid dhaif, kamu menjamu tetamu yang hadir menemui kamu, yang datang ke rumah kamu, kamu melayan mereka. Itu akhlak kamu, itulah peribadi kamu, itulah terjemahan daripada nilai akhlak kamu selama ini. Allah sebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi kita dalam satu ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Tak ada rujukan dah bab akhlak, bab perangai, bab contoh, bab ikon, idola. Tak ada contoh lain yang boleh mengatasi engkau ya Rasulullah. Kemudian engkau, kata Aisyah, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan membantu orang yang ditimpa musibah. Allahu akbar kabira. Tenang dengan apa yang keluar daripada kalam Khadijah radhiyallahu anha, ummahatul mu'minin, ummul mu'minin, ibu bagi sekalian orang Islam.
ummun min ummahatil mu'minin. Baik, kita tengok keterangan dia. Seorang Muslim bukan hanya sebagai seorang individu yang baik di masyarakat, tetapi lebih dari itu lagi. Ia bukan hanya seorang yang baik perangainya pada dirinya, bahkan sentiasa berusaha membuat kebaikan kepada orang lain. Khadijah baca tentang Nabi ni, semua berkait Nabi dengan orang. Nah, hubungkan rahim Nabi dengan orang, bercakap benar dalam perkataan Nabi dengan orang, komunikasi dengan orang. Memahami dan sama-sama menanggung derita orang yang susah, kait dengan orang. Nah, menjamu tetamu yang hadir, berkait dengan orang. Tuan-tuan, apa yang kita sebut ni, kalau kita boleh link dengan riwayat-riwayat sebelum ini, betapa akhlak ni dia berkait antara satu dengan yang lain. Yang kita baca, al-mu'minu ma'lafah, orang beriman itu jinak hatinya, yakni suka berdunia dengan manusia lain, buka ruang dalam dirinya untuk berkawan dengan orang, dan buka ruang dalam dirinya untuk orang lain pun turut berkawan dengan dia. Itu ciri orang beriman. Maka diterjemahkan lagi dalam bab menabur jasa di tengah-tengah masyarakat. Dan orang beriman bukan dia kira dia perkesah untuk diri dia sahaja, bab sembahyang puasa untuk diri dia sahaja, haji umrah untuk diri dia sahaja. Dah, bukan untuk syurga tu, nak kalau boleh highway tu syurga ni untuk diri dia saja, untuk masuk syurga. Dah, kalau boleh dia nak bawa sekian banyak manusia daripada keluarganya, kawan-kawan, sahabat handainya, turut dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Itu baru manusia yang baik, yang benar-benar beriman pada Allah. Tapi kalau duk kira poket sendiri saja, duk kira pahala untuk diri sahaja, kira akhirat nak lepas dia seorang saja, ada something wrong lah, tuan-tuan puan-puan, dalam pengakuan dan iqrar asyhadu an la ilaha illallah dia pada Allah. Sebab tu biarlah kita beriman bagaimana yang Allah nak daripada kita, biarlah kita beriman bagaimana yang Rasul nak daripada kita, bukan iman apa yang kita nak, tuan-tuan. Kalau iman dan cara beriman bagaimana yang kita nak, barangkali berlaku cara beriman itu sebagaimana sebahagian kita yang mana jauh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia klaim, dia mengaku dia beriman pada Allah. Dia rasa dia bagus, dia rasa hebat, tapi dalam setiap kali dia rasa sempurna dan baik dan hebat itu, dia semakin jauh daripada agama dan pedoman petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan buat baik bukan untuk dirinya saja, dia nak buat baik juga, kalau boleh baik itu berkait dengan manusia lain, dan supaya manusia lain juga boleh buat kebaikan. Sebab tu saya teringat seorang kata-kata, satu kata-kata guru, tuan-tuan. Kamu jangan berharap untuk mendapat kawan yang baik. Kamu jangan berharap untuk dapat kawan yang baik, tapi sentiasalah berharap dalam diri kamu
supaya kamu dapat membantu seseorang itu untuk jadi baik dengan kamu. Tuan-tuan faham tak? Kita ni duk harap bila kita jumpa seseorang manusia yang kita nak berkawan, nak bersahabat ni, kita duk harap dia tu clear dah, dia tu perfect dah, dia tu sempurna dah, ciri-ciri yang kita nak tu. Jangan harap. Tapi letakkanlah harapan dalam diri kamu supaya kamu sendiri boleh bantu dia untuk jadi kawan yang baik kepada kamu. Maknanya apa yang terlebih, apa yang terkurang, yang kamu kesan pada diri kawan kamu itu, apa aib yang kamu nampak, tutuplah. Jangan canang keaiban itu. Apa kebaikan yang kamu nampak pada dia, kongsikan kebaikan itu, ambil kebaikan itu. Dan di mana-mana kamu nampak kekurangan kawan kamu, sahabat kamu, ambillah sedikit kelebihan kamu, tampunglah kelemahan dia. Sebab tu jangan duk harap orang buat baik dengan kita, tapi haraplah kita boleh buat baik pada orang. Kalau kita harap orang buat baik pada kita, kita akan kecewa, tuan-tuan. Dia boleh buat baik pada kita seminggu, 2 minggu, sebulan sahaja, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi satu ketika kita akan patah hati dengan dia. Kalau semata-mata tujuan berkawan tu memang kita target dia baik dengan kita, tapi kita lah menjadi pelengkap untuk kebaikan dia bersama kita. Di dalam hadis tadi dijelaskan bahawa beberapa peranan yang mesti dilakukan oleh seseorang yang mahu menyempurnakan imannya. Nak sempurna iman, nak lengkap iman dalam nilai Allah, kita kena perhati hubungan kita dengan manusia lain. Jangan cipta kebaikan untuk diri seorang-seorang saja, cipta juga kebaikan untuk orang lain. Di antaranya ialah suka menghubung tali kekeluargaan. Hari ini kita bincanglah sebelum ni, tuan-tuan. Kita ingat ke hadis Nabi kata apa? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih, sesiapa yang berkehendak supaya Allah luaskan rezekinya. Ni hak sebelum ni kita bincang dah. Wa yusa'alahu fi athari, siapa-siapa yang berhajat supaya Allah Ta'ala panjangkan usianya. Falyasil rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Itu akhlak dengan manusia. Kita bincang dah sebelum ni. Di antaranya ialah suka menghubungkan tali kekeluargaan, benar pada perkataan, menanggung beban masyarakat. Tu hak kita buat kerja-kerja amal tu. Tengok orang susah, bantu sekadar kemampuan kita. Kalau kita tak mampu tolong, cari orang yang boleh tolong, sampaikan maklumat. Tu kadang-kadang dalam apa, dalam ni aplikasi WhatsApp ke, Instagram ke apa, atau Facebook ke, ada wakaf ke, ada sumbangan derma kilat ke apa ke, tuan-tuan. Kita bantu sekadar mampu kita. Kalau kita tak mampu, memada setakat kita share, kita kongsi dengan grup-grup yang lain. Ikut ada orang yang tak tahu, jadi tahu dengan sebab kita. Dan orang tu pula ada kemampuan untuk buat apa yang kita tak mampu, maka kita berhasil pahala di situ atas nama masyarakat, atas nama kaum muslimin dan muslimat. Jadi guna benda ni untuk benda kebaikan, untuk hubung rahim, untuk bagi maklumat dan untuk terima maklumat. Jadikan ini sebab sebagai wasilah kita dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Jangan jadi sebaliknya. Apa sebaliknya? Jadi punca permusuhan.
Jangan jadikan makhluk Allah ini punca kita buat dosa, punca kita putus hubungan rahim, punca kita memfitnah, punca kita membuka aib manusia-manusia lain. Duk cerita baik kita bab orang, duk cerita lemah orang, duk adu domba. Tuan-tuan, dulu kita tak berdosa pun sebab ni, pasal dia tak ada kemudahan ni. Setakat call dengan SMS. Ada orang tuan-tuan waktu tu SMS pun tak untuk call. Dan ada zaman tu tuan-tuan, nak SMS pun dia tak erti telefon tu. Nak call orang pun dia tak erti, terima panggilan dia erti. Tengok tuan-tuan, bukan nak cerita jauh ni, mak saya sendiri beli telefon. Mak ni telefon kami beli kat mak ni, telefon hak dulu lah kan. Apa nak buat apa, aku bukan reti bab-bab ni. Dah mak mak tak tepi mak kalau bunyi mak tekan hak ni. Mak saya umur tahun 40 lah, berapa dah tahun 40, suara beranak pun tak ada tuan-tuan ni. Apa nama la 2000 berapa dah pangkat kira Zat? La hawla wala quwwata illa la 2000 nak dikira telefon pula dah. Kalau kira dengan otak Jepun tu baik saya kira pun tak apa. Beranak tahun 40 dah, 2020 dah. 80 lah noh. Tanya orang belakang pula. 80 dah. Apa nak buat apa dah. Mak cerita dia bunyi telefonnya, mak tekan hak ni, mak jangan tekan hak lain. Pasal apa? Senang kalau kami anak-anak nak telefon nak cakap dengan mak. Jatuh yang mata tuan-tuan. Kalau aku tekan hak lain jadi kat mana? Tekan hak lain tak dengar suara kami mak. Kalau mak tekan hak lain tak dengar suara kami. Mak tekan hak ni dengar suara kami dengar suara mak. Lepas tu kalau lepas sembang apa aku nak tekan apa pula? Kan? Dia tanya ni, lepas aku sembang apa aku nak tekan hak mana pula? Ni mak dah ada lagi ni. Tak percaya pergi tanya dia di depan Masjid Al-Ibrahim. Mak kalau habis sembang, mak tak usah tekan apa, kami yang tekan. Kami yang tekan. Off tu, kan? Bateri dia macam mana? Tak apa, mak nak habis tak tahu bila mak. Bab bateri tak apa, kami cas untuk mak lepas ni. Mau bunyi mak angkat. Allahu Akbar kabira. Tak tu telefon ada, tapi untuk terima panggilan dah. Nak telefon balik pun tak boleh. Tapi hari ni dengan kemudahan patut memudahkan kita tuan-tuan. Jangan dia jadi musibah pada kita. Faham maksud musibah? Bawa dosa pada kita, bawa bala pula pada kita. Meraihkan tetamu, tu akhlak Nabi. Menolong orang yang ditimpa musibah dan lain-lain lagi. Ini adalah kerja-kerja kemasyarakatan yang mesti dipikul oleh orang yang mahu supaya imannya menjadi kuat. Siapa yang nak iman dia kuat, dia kena hadap benda ni. Jumpa masyarakat, jumpa dengan manusia, bergaul dengan manusia, buat baik dengan manusia, berhadapan dengan khainah manusia. Pengarang kata apa? Ini adalah kerja-kerja kemasyarakatan yang mesti dipikul oleh orang-orang mana ni? Yang mahu supaya imannya menjadi kuat dan mantap. Kalau setakat duduk di rumah tuan-tuan, ibadat 24 jam, puasa tiap-tiap hari, qiyamul lail tiap-tiap malam, khatam Quran selang 10 hari. Nampak kemahal noh.
belum sempurna dan belum lengkap imannya pada Allah kalau dia tak hadapkan dirinya pada masyarakat. Sekiranya masyarakat belum terima kebaikan daripada dia, belum sempurna iman seseorang. Walaupun dia khatam Quran selang 10 hari sekali, sebulan boleh khatam 3 kali, tapi bila masyarakat dia pulau, bila masyarakat dia bermusuh dengan orang, dia jadi masalah. Tuan-tuan, itulah punca kita gagal dapat nilai iman yang sebenar, yang kata amanu itu, yang kata ya ayyuhallazina amanu. Jauh lagi sebenarnya kita daripada perkataan amanu itu. Jadi hak kita buat ni cantik dah tuan-tuan. Ada hari kita gotong royong, ada hari kita buat kerja-kerja kemasyarakatan, ada hari kita buat kerja-kerja amal, kita ada pakatan kita, kenduri kendara kita pakat tolong, sakit demam kita pakat tolong. No? Dulu lagi sakan tuan-tuan, kalau ubah pindah rumah lagi sakan. No? Orang terpinjam, istilah kata apa? Pinjam lah Ustaz Alim. Kalau hak pindah rumah kayu dulu ni, model dia apa dia? Model dia bubuk kacang bubuk kacang dengan roti pak segi no? Ataupun biskut pala jebon. Abulah tu lah saya panggil biskut pala jebon. Tuan-tuan jangan marah saya besar sebut nak tu dah kan. Biskut pala lutut orang panggil. Ada dalam plastik jernih panjang ikat kan, gantung di luar kedai kan. Saya panggil biskut pala jebon. Tak tuan-tuan no? Kena ada nyok kemantan pula kan. Model tu je, bubuk kacang roti pak segi. Nak ubah tapak rumah. What we no, ada seorang atas ni pula no. Ada seorang duduk dalam rumah, duk tampak dinding. Jadi tu berhenti sat. Dia berani hak dalam tu. Hak tu memang panglima tu. Kalau rumah sengit pi dia duduk dalam tu. Allahu Akbar. Kita tengok balik hak kita buat selama ni, itulah sebenarnya tuan-tuan kenangan kita dalam bab iman ni. Masing-masing kita ada jasa sebenarnya, dan saya yakin jasa tuan-tuan lebih banyak lah berbanding jasa saya pada masyarakat, berbanding umur tuan-tuan, pengalaman hidup tuan-tuan dan puan-puan. Itu tak perlu saya baca satu persatu lah. Tuan-tuan renung balik, senyum seorang-seorang. Itulah janji agama pada kita selama ni. Hak kita buat tu cantik lah. Tapi kalau renung-renung tak ada apa pun saya ni ustaz dengan orang ni, jahanam kan. Tak ada apa langsung kait saya dengan orang ni. Kira saya ni diri saya, keluarga saya je. Hak lain tak ada kok mana nak sekalut tak mana. Orang lain pun kalut juga tuan-tuan, tapi orang atok bagi dan. Orang atok bagi dan tuan-tuan. Renunglah. Itu juga sebagian iman kita pada Allah Azza wa Jalla. Kerana dalam Islam usaha-usaha seperti ini semuanya dikaitkan dengan kekuatan iman kepada Allah. Itu dia. Dalam ta'rif iman termasuk bab-bab ni. Dan hari kiamat. Kait sampai kiamat untuk akhirat kita. Bab bermasyarakat. Menabur jasa dalam masyarakat. Sebab tu bila yang kita sebut hari itu tuan-tuan, bila saat kematian kita, waktu selesai solat jenazah, kalau imam tanya apa kata kamu ke atas mayat ini, baik, seronoklah tuan-tuan. Dan baik itu pula ikhlas daripada mereka, bahagia. Pakat kata bila tu imam tanya apa kata kamu ke atas mayat ini, bahagia. Allahu Akbar, tenang. Bila kita dengar, kita masa tu duduk mana? Duduk dalam khanda tu. Roh kita dengar. Allahu Akbar. Tapi kalau apa kata kamu ke atas mayat ini, hak lain
gagahlah kata bahagia Datuk Imam tanya. Tapi hak betul-betul hak kenal kita, hilang bala satu. Kan? Hilang bala satu. Maknanya lepas seronok dengan kematian kita. Harap pula kematian kita tu supaya hilang mudarat kita kepada orang. Yang lagi duk hidup, Allah duk tahana saja dengan orang. Duk khianat saja, duk zalim saja dengan orang. Tak mau lagu tu tuan-tuan. Biarlah kematian kita ditangisi kerana orang tak dapat dah kebaikan kita dengan sebab kematian kita. Itu yang kita nak tuan-tuan. Bukan hanya sebagai tugas yang dilakukan oleh seseorang untuk menyesuaikan diri di dalam hidup bermasyarakat. Kita kena mula dengan diri kita lah. Carilah sebab untuk kita bergaul dengan masyarakat. Apa-apa aktiviti je libatkan dirilah. Orang tak petik nama kita ke, orang petik nama kita ke, orang sebut ke tak sebut ke, hulurkan jasa kita. Ni dah aku tak pi kot, lepas tak sebut pasal aku pun nak kena sebut, nak kena ada surat undangan. Surat tu pula hak kerah, kad wangi pula baru nak pi. Carilah ruang-ruang supaya kebaikan kita itu sebagai terjemahan iman kita pada Allah. Bukan amalan soleh kita seorang-seorang sahaja, tidak, tapi bersama dengan insan dan manusia lain. InsyaAllah tuan-tuan, saya seru untuk diri saya dalam bab ni dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan telah ada perkara ini sebenarnya. Cuma istiqamahkan sahaja, berkekalan sehingga kita menutup dua kelopak mata kita, meninggalkan dunia ini dalam keadaan manusia mengakui kebaikan kita selama ini dan manusia mengakui jasa kita selama ini, sama ada ditanya oleh tu imam ataupun tidak ditanya sekalipun. Namun dalam jiwa manusia ada pengakuan mereka kepada kita sebenarnya. Cukuplah memadai di situ. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, kita tutup pertemuan kita malam ini dengan membaca surah Al-Mulk. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا
إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما
ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.